Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وألهمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من البرص والجنون والجزام والأسقام. نسألك العفو والعافية الدائمتين يا رب العالمين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Alhamdulillah, sama kita bersyukurlah kepada Allah. Kita di ayat yang ke-8 daripada suratul Jumu'ah. InsyaAllah sama-sama kita tengok. Semoga Allah Ta'ala gulungkan kita dalam gulungnya. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman pada Allah saat itu apabila disebutkan Allah wajilat qulubuhum, mereka berasa takut di hati. Berasa takut. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan di atas mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana,
baca itu buat kita bertambah iman. Jadi pagi-pagi kita dengar Quran, bila kita dengar Quran, iman kita bertambah. Kau bertambah iman kita. Iman ni dia bertambah dengan aman. Ada sebut di kitab Jawharatul Tauhid bagi Syekh Al-Laqani. Dia kata wa naqsuhu bi naqsiha wa qila la al-khulfa kadza qad nukila. Iaitu wa naqsuhu dah kurangnya amal bi naqsiha dengan kurang iman dengan sebab kurang amal. Nah, dia orang panggil at-tariq atau jalan kita kepada Allah ni. Tuhan sebut Allahu yad'u ila daris salam. Tuhan ajak kita kepada jalan selamat. Dan kita berdoa 17 kali setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada aku ni jalan yang betul. Minta Tuhan tunjuk jalan yang betul. Jadi jalan yang betul ni orang Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, seorang alim Suriah rahimahullah, dia kata bila kita buat amal, buat molek, dia ada perasaan talabul mazid. Talabul mazid ni berasa nak lagi. Berasa nak lagi. Bila orang buat amal, berasa nak lagi. Berasa nak lagi. Nah, jadi itulah buat zadatuhum imana. Bertambah mereka itu akan iman. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tawakal, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dua pula, orang buat maksiat, contohnya lah. Buat maksiat ni, dia orang panggil nafsu ni talabul mazid. Nafsu ni pun minta al-mazid juga. Sebab ni kita ni ada dua jalan saja. Imma syakiran wa imma kafura. Imma kita ni jalan kita bersyukur pada Allah atau jalan kepada kufur kepada Allah. Ada Tuhan sebut fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tuhan ilham, Tuhan buka jalan kepada kita bebas. Sama ada kita saat ni tu nak buat benda yang baik atau nak ikut benda yang jahat. Tapi bila kita turut benda tak molek, dia nafsu dia tak puas. Nafsu dia tak berhenti nafsu ni. Dan bila dia boleh menguasai kita, maka pada ketika tu Tuhan sebut waqad khaba man dassaha, sesungguhnya rugi dan akan menyesal orang-orang dassaha, orang yang mencemar, orang yang mendakikan diri dia, nafsu dia. Wa'wi nafsu kaburu, wa'wi nafsu kabunuh, wa'wi nafsu dia tak lawan apa sekarang, dia camnun, serah diri bulat-bulat kepada nafsu. Nafsu minta lah tu. Sebab tu saya rasa sedih. Ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, royak, iaitu dia tanya pendapat daripada kita lah. Dah periksa tanyalah. Jadi ada seorang lelaki ngeceh dia. Itu pula ngeceh siapa satu tahap. Duduk kecek dengan dia setiap malam. Duduk berhubung dengan dia. Orang ini orang hak berumah dah, nikah dah. Dan kita ambil iktibar. Kita tak akan royak siapa. InsyaAllah kita doa semoga Tuhan ampun dosa dari dia. Dan dia taubah ila Allah. Jadi dia ni, kita rasa bukan dia seorang lah jambil lah ni, jambil zaman atau masa yang fitnah ni. Tak ada seorang lelaki duk hubung dia, duk hubung ngeceh dia, kecek dengan dia setiap hari, sehingga dia
Harap saat ni tu dia tak ada pergi berzina, tak ada pergi gapo. Tapi dia tunjuk habis tubuh dia. Dan mengikut apa dia cerita lah. Dia tunjuk habis tubuh dia kepada seorang lelaki saat ni. Dalam FaceTime boleh berlaku lah ni kan, dalam media semasa saat ni. Dan tubuh tunjuk kemaluan dia, tunjuk segala-gala. Sehingga lelaki tu pula buat tunjuk, dah buat benda yang tak baik depan dia dalam Facebook, apa dalam apa ni line apa sajalah, boleh gambar lah ni tu, boleh tak gambar berlaku. Nah, jadi nak ayat kata nafsu ni bila kecek, mula-mula kecek ya. Lepas tu kau kecek, bila kecek kogi tu kita tak tahu kata berzina tak berzina, ya tak ayat tu Allahuakbar. Tapi kita dengar dah dia kata jatuh tu kes sekali lagi tak saya nikah dengan dia lah. Dah janji kata nak nikah, sebab tu dia kata ya jangan kena tipu lah ya ni. Tapi kita nak ayat kata nafsu ni ya kogi, ya kesok kogi. Sebab tu dalam masalah benda-benda lah ni. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebut wala taqrabuz zina. Jangan hape zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Nah, kerana ini ialah seburuk-buruk jalan. Dan Tuhan sebut wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Jangan turut benda fawahish, benda fahisyah, benda tak molek. Bagi hak nampak dah, bagi tak nampak sembunyi. Orang tak ada dia tahu apa sekarang, duk main dalam Facebook, dalam Messenger, nah, atau dalam line, nah, dalam apa saja hak sesuatu boleh. Maka boleh tunjuk, itu boleh tunjuk benda ni. Dan kita rasa bukan dia seorang. Masa fitnah ni banyak lagi benda-benda gini. Sebab tu nafsu ni dia tak habis-habis. Bila kita wis sekarang, turut ya sekarang. Allah tangan, ya kau lebih. Dan kau lebih mula-mula kecek ya. Mula-mula tengok. Sebab tu kan Sayyidina Nabi SAW ketika Abul Fadl atau Abdullah bin Abbas lah. Tu pas masa kerja buat haji kan. Ada dia tengok orang tino 2 kali, maka Nabi lah tatba an-nadrah. Jangan duk turut tengok saat ni. Kerana benda tu benda fitnah kan. Benda fitnah. Sebab tu dia tak boleh. Apa kata kita kau turut ya kau minta lagi. Tu nafsu kau minta. Kau talabul mazid. Dia minta akhir sekali lagi jeluh. Dalam zina, jeluh dalam maksiat, jeluh dalam dosa besar kabair. Jadi sebab itulah Tuhan sebut wala taqrabul fawahisha. Orang yang selamat ni orang tak apa ya benda-benda lah ni. Dia tak kira berjanggut, serbai, piyah, dia tak kira kapal. 2 perkara orang tua kata, orang tak lihat. Pertama duit, yang 2 orang tina. Cara untuk selamat dia, iaitu wala taqrab, jangan hape, wala taqrabu. Dan Tuhan sebut wala taqrabu malal yatim. Jangan hape juga harta. Wala taqrabu az-zina, wala taqrabul fawahisha. Caranya iaitu kena berjasa ya. Benda tu buat selamat. Sebab tu nafsu ni kau duk minta mata. Kau duk minta. Nah, kalau kita tak boleh menguasai dia, maka kita camdun serah diri dia. Nah, bila serah diri kita kepada dia ke waqad khaba man dassaha. Itu hasbuk. Jadi bila serah diri dia ke kita camdun. Yang ikut dia suruh. Suruh berzina, suruh minum arak, suruh gapo lagi buat maksiat, suruh bunuh orang, buat orang. Jadi segala-galanya turut nafsu tak agak nak. Bila nafsu suruh aku gerai sungguh nanti ni. Aku ni tak look dah, nanti aku nak hafal dia, aku nak buat dia. Kalau gerai pula aku tak boleh hidup dah ni. Tak boleh hidup dah. Tu cek kata kita saat ni tu. Tu orang panggil nak wi diri saat ni tu, diri seorang saat ni tu nak wi hak tu orang panggil nafsul ammarah. Nafsul hak duk suruh benda tak oleh mata. Nafsu hak duk suruh molek mata. Nafsu ada 3. Pertamanya nafsu ammarah. Nafsu duk suruh benda tak molek. Duk suruh benda tak molek. Nah, yang 2 nafsul lawamah. Dan nafsul lawamah ni iaitu nafsu duk cela kita buat barang tak molek.
Sebab apa? Sebab diri orang ni, apa kata dia pergi buat bagai tak molek, dia akan sesat. Dia celah dia, berat dah aku. Walaupun dia nak buat maksiat tu sekalipun, tapi dia akan berasa di hati dia, ai berat aku. Dah, aku ni berat teruk ni. Dah, ya ada benda tu. Yang tiganya nafsul mutmainnah. Dah, gu dengan amarah, hak duk sacai, hak nak lawan, hak duk nak buat ikut gapo, ya teritah di hati wasa nak buat belaka ikut ku. Ni tujuan orang putih. Dah, orang putih farang ni, dia kata kena kita ni sitik suan bukun, dah free, bebas. Ikut kita nak buat. Nah, apa kata orang hari fikiran ni tu, boleh buat belaka turut nafsu. Ikut nafsu suruh, ikut nafsu royak, ikut nafsu kata. Nah, kita ni kadang-kadang orang kata kita walah lalu dah tu nafsu ke panggil tu. Nak sacai. Nah, apa kata orang buat kita nak walah dah, kita nak kata tu timbul sama-sama nafsu amarah, maki, aku maki kok mu kata aku kata klik mu hatai aku hatai klik balah gocok kata. Tak ada boleh kontrol apa. Dan nafsu al-amarah ni ialah lawan dengan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ni iaitu hak yang tenang. Demo kata dia ya tak ada apa, kata lagi. Kita boleh kata demo tak saya kata ya, mulut kita ada. Dah tak ada tu lepas mulut kita. Dah rengeh pun sepatu ya lembek betul juga. Tapi kita tak saya kata demo boleh kum arum dia. Nah, tu sebut qad aflaha man zakkaha. Telah beruntung oleh orang yang membersihkan diri dia. Qad aflaha man zakkaha dan qad aflaha man tazakka. Lepas tu hak tu ayat belaka dah dalam Quran kata kita nak win nafsu kita, nak kontrol nafsu kita, nak menguasai nafsu kita. Dua perkara hak sah-sah. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Wa dzakara asma rabbih, sebut Tuhan banyak. Wa dzakara asma rabbih, ingat Tuhan banyak. Fasalla semaya. Dah zikir ni baca Quran, zikir. Dah duk buat amal sokmo. Duk buat amal sokmo dia suruh benda molek. Benar. Tu timbul. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semaya tu boleh lari benda fahsya', benda tak molek, wal munkar, benda ingkar. Dia boleh kontrol, boleh menguasai dah lah. Kebaikan tu boleh menguasai diri kita. Jadi diri kita jadi stabil dengan bini kita. Jadi molek, dia pun tubik lek luar. Apa kata molek dalam, dia akan tubik luar. Tubik luar ni bila dia molek, juruh dia molek dengan bini dia, molek dengan anak dia, molek dengan orang, molek dengan jiran, molek dengan adik-beradik dia, molek dengan orang tu, molek dengan orang dia, molek habis. Tapi bila kita hajar turut nafsu kita, maka pada ketika tu juga, kita akan cenderung serah diri kita kepada nafsu, supaya dengan nafsu cocok hidung. Duk heret ikut kita nak gimana. Ikut dah dia nak gimana kita turut dia. Turut kuam sacai, turut kuam lobo, turut ni. Semua turut habis. Sebab tu Tuhan sebut wala tattabi'us syaitan. Jangan turut syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan tu aduwwum mubin, seterumung. Buat susah ke apa? Mula-mula kali kita susahnya. Wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha. Orang hak sesat, maka benar kena tanggungjawab susah ke apa semua letak diri dia. Lepas tu ada hak orang duk ayat dia minta periksa hantar le face, hantar le inbox, saya duk tanya ni tu. Ya bu, nak buat lahna tu nak boleh nikah, nak buat lahna kau ni. Moga gak wasa kena lock luang, kena tipu, kena gapo Tengok kita ni, kita tak ada orang panggil bila kita tak ada kontrol, tak ada gapo gak. Kita tu nafsu. Itu hujung jatuh. Tapi dia kena rapi caw. Kita kena ingat, kita dah hantar gambar lagi dia gapo semua kali dia pergi buka ke orang lain nak jadi kana. Tak acur lagi kita. Lepas tu orang nak buat ibu rumah ni, dia fikir nak buat, dia nak cari hak molek. Haduk hendak, haduk tunjuk dalam ni. Bukan dia tunjuk orang tu saja, dia kira gitu. Dia akan tunjuk orang lain. Orang tak molek kita saja. Dia tak molek belaka. Tu kaedah dia. Tak molek dengan orang tu, tak molek orang ni. Itulah. Lepas tu dia kena tanggungjawab. Kena tanggungjawab sendirilah. Sebab apa? Sebab kita duk turut nafsu kita. Tuhan duk lari cakap dah. Akhir sekali, Tuhan sebut dah kan.
Wa man dhalla fa inna ma yadhillu 'alaiha. Dialah kena tanggungjawab di atas diri dia. Tu. Inilah di antaranya lah. Kita mari tengok Tuhan sebut ayat yang ke-8. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Rasul Muhammad, sesungguhnya mati yang kamu lari daripadanya. Mati ni yang kamu duk lari padanya. Sebab apa? Sebabnya mati ni tak ada orang tak ada seorang habuk di atas dunia ni orang tak percaya. Kerana mati ni semua orang percaya belaka. Dan Cina ada buat satu alat dan untuk nak keser roh, nak tahu kata roh pergi ke mana. Dan nak kalau tubik le tubuh kau nak katuk betul mana tak sel tubik nak hidup semua. Dan hak berita baru-baru ni tuai Borisat. Nah, apa ni? Tuai Borisat hak di Amerika hak wak nak wak apa ni tong tiau naik kepada awakat saat ni duk naik dah lah ni kan. Tu hak tu duk upah gawe cai panlang. Nak buat lah nak si mati, nak hidup semua. Dan benda ni setakat learning ni orang duk lari pada mati ke bagi. Tapi benda ni Tuhan sebut siap dah. Tuhan kata kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya tiap-tiap yang bernafas nyawa saat itu dha'iqatul maut, akan mati cerak. Tetap mati. Za'iqah ni kalau orang ngaji bahasa Arab, za'iqah ni isim fa'il bagi. Isim fa'il menunjuk di atas benda hak tetap berlaku. Cacin kata kena mati belaka. Dan benda ni satu hakikat hak orang tidak ingkar. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya akan dibalas setiap diri kamu saat itu akan dibalah. Dibalah kamu tu pada hari kiamat. Faman zuhziha anin nar, siapa hak dijauhkan dia, dielokkan dia atau mengelokkan, dijauhkan dia pada api neraka, wa udkhilal jannata, maka masuk syurga, faqad faz. Maka sungguhnya orang itu beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada hidup dunia ni melainkan mata'ul ghurur. Malaikat harta tipu daya saja. Sebab apa boleh tipu? Boleh Tuhan sebut mamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sebab apa boleh jadi tipu? Sebab benda hak kita letih tak leh ni kena tipu ke bagi. Kalau kita kerja lama tu, akhir sekali toke tak ada gaji kita. Sebab kita tak ada sania, tak ada gapo kak. Kalau kira gaji puluh ribu tak ada maka kena tipu kita. Dan supaya tu juga dunia nak ni tu duk sipai duk kerja, duk buat kebun, duk menego, duk gapo semua. Semua saat ni tu bila kita duk menego, duk gapo semua, letih habis cakap dah. Apa kata dekat nak mati saat ni tu, apa kata mati, tinggal semua bagi tu. Tinggal habis, tak panggil tipu ke bagi. Tak panggil tipu lagi. Tak ada boleh buat pergi pos sekarang. Harta semua ni tak boleh buat pergi pos sekarang. Dan supaya tu juga kalau kita kata kita kerja dengan Borisat. Lepas tu duk kerja hari-hari Borisat jamu belaka. Makan apa boleh makan dia lah, minyak kereta dia belaka. Kita pun duk dengan dia semua lah. Duk kerja, duk gapo puasa sedap cekak lah. Tapi siapa masuk gaji tak ada boleh makan. Supaya tu juga kita hidup di dunia ni, kita duk boleh makan, duk boleh makan apa semua, tapi tak ada boleh duit. Apa kata mati pak tinggal habis dah. Tu abang tipu tu. Tipu ni. Demo tipu ni maknanya dunia ni tipu kita. Sebab tu Tuhan duk ayat
Dan ia tipu tu, tipu tah dunia lagi. Tah dunia saat ni tu bukan semua barang kita kerja boleh pakai. Bukan kita boleh guna. Lepas tu pula masa kita hidup ni, kalau kita kira kok, Tuhan sebut inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari 1000 tahun saat ni tu, satu hari itu sama dengan 1000 tahun di situ dan daripada hari yang kita duduk bilah saat ni, kita duduk tak apa hari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kita kerja apa? Kalau tu tak sah kerja apa? Tak sah kerja apa? Nah, kerja saat ni tu iaitu untuk kita nak cari barang semua saat ni tu, selain daripada kita buat guna untuk kita sendiri, hak lebih lagi saat ni tu kita buat kebaikan. Situ ya. Buat kebaikan. Kaya kita boleh tolong orang. Kaya kita boleh bantu orang. Kita dan bantu orang, kita tolong orang semua saat itu, benda tu akan jadi kebaikan kita di akhirat. Itu makna Tuhan sebut wa baghi fi ma ataakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Tuhan sebut siap. Hak ni makna kata mencarilah wa baghi fi ma atakallahu darul akhirah. Cari nak kerja ke apa, kerja banyak, tapi benda tu untuk akhirat, untuk jadi syurga yang lebih luas, untuk jadi tempat yang lebih senang. Dah iaitu di akhirat nanti. Semua saat ni tu untuk akhirat, jadi akhirat. Dah. Tu. Sebab benar hakiki, benar hakikat supaya dengan apa ni tuai berisat Amazon. Supaya dengan tu lah. Jadi lani tu orang bila dah ketahuan tu saya mati. Terus saya mati. Lepas tu saya mati tu hakikat tak ada hakikat. Sebab tu Tuhan sebut siap kata balah-balah mana pun kena mati dan hidup yang sebenarnya. Apa orang panggil hidup yang sebenarnya iaitu hidup di akhirat. Hidup hak tu kan hak tu tak mati khalidina fiha. Hak tu Tuhan sebut inna nahnu nuhyil mauta. Kami ni akan menghidupkan orang mati. Wa naktubu ma qaddamu. Dan kami tulis barang mereka itu duk buat semua. Wa atharuhum, dan amalan-amalan mereka, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan tiap-tiap perkara saat itu kami kira dalam kitab yang nyata. Dalam kitab yang nyata. Sebab tu roh ni roh ni perkara yang orang tak tahu lah mana pun Tuhan wayak roh ni benda yang tak boleh tahu benda ni. Ini ialah urusan Allah. Kerja Tuhan kau masa Nabi SAW Tuhan turun ayat Quran siap dah. Tuhan turun siap Quran apa ni turun Quran belakang dah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa' wa rahmatul mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Kapan dia Tuhan sebut ke kullu ya'malu ala syakilatih farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka itu tanya tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu daripada urusan Tuhanku. Katakanlah kepada mereka bahawa ruh itu daripada urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidak diberi kepada mereka ilmu saat itu illa qalila. Malaikat sikit saja ilmu. Dah ilmu hak kita duk ngaji, duk gapo ni ilmu untuk hidup di atas dunia. Banyak lagi. Dah. Baru ilmu hidup di atas dunia sahaja. Ilmu banyak lagi. Benda-benda tu tak ada wayak. Dah dunia ni hak kita duk dunia so ya. Lepas tu dalam alam semesta ni, al-kaun ni ada banyak mana dunia. Nah, aradin, panggil tanah-tanah, bumi-bumi, duduk di planet-planet lain. Contohnya lah. Hak manusia tak tahu perkara lagi, dan malaikat alam. Alam ni pun kita tak tahu. Alam jin kita tak tahu. Alam tu alam ni. Maknanya
Kalau kira kok sebab tu roh ni tak boleh diketahui. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tu. Sebab tu Tuhan sebutnya kul innal mautal ladzi tafirruna minhu, sesungguhnya mati hak kamu duk lari. Dah tak se mati. Tuhan sebut dah alladzi khalaqal maut, Tuhan buat mati. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan buat mati dan hidup ni supaya Tuhan nak tahu yang mana di antara kamu tu orang lebih molek ni sebuah amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah mati Tuhan buat apa mati? Buat mati Tuhan nak uji, Tuhan buat hidup nak uji juga. Nak uji juga. Hidup dah mati semua ni uji. Hak nak tahu kata siapa hak lebih molek ni sebuah amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah mati saat ni tu hakikat yang tak boleh lari. Dan sebab tu Tuhan nak bagi kita tahu kata dunia ni apa dia dunia. Nak bagi kita tahu. Panggil pula tu. Tuhan royak dalam Quran tu panggil pula. Royak belaka. Ha hidup di atas dunia ni. Ha mati, ha apa semua hidup. Dah kan apa? Kerana Tuhan kesian pada kita. Nyanyo pada kita lah. Takut kita sesat apabila kita pergi sampai di akhirat tak ada amal-amal hak kita buat. Dah kerana di sana tidak kira harta-harta hak kita ada di sini, tak ada kira apa dak dah. Dah ya kira amal sahaja. Kira amal sahaja. Kebaikan hak kita buat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa hak buat amal sebesar biji sawi, dia akan apa? Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Buat benda tak molek akan dikira semua. Akan dikira in kanat illa ndak tu hasbu wa nufiqa fis sur fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Maka apabila ditiup ke sunah sangkala maka akan bangun semula, dan di hari itu dikirakan mulanya hari akhirat. Qalu rabbuna qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Pada hari itu tu akan dibakit semua, akan kena bangun semua, akan dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal yawma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Maka pada hari itu tidak dizalimkan seorang. Tidak akan dizalimkan seorang pun, dan akan disempurnakan balasan semua. Akan disempurnakan balasan semua diri-diri manusia pada hari itu. Ini benda-benda yang Allah Ta'ala nak oyak kita bahawa kita dalam mana pun kacau duk lari setara mana. Sebab tu buku mati so ni orang panggil ajal. Kena ingat ajal. Ajal ni iaitu dan benda tu hawayak cacin ajal ni maknanya kalau orang tu sampai ajal juga matilah. Dalam mana pun dia umur yang nyok tu ya. Tuhan sebut ke wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Tuhan tak akan tangguh seorang diri apabila sampai ajal. Bila sampai ajal nak lari tak boleh dah. Cerak dah. Kena mati sekarang. Nak pergi tak boleh dah. Tu maknanya bila sampai pukul 7 ayat tadi. Tu makna kul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Sesungguhnya mati hak kamu duk lari padanya, fa innahu mulaqikum. Maka sesungguhnya dia mulaqikum, dia akan jumpa kamu. Dia mati ni bukan turut belakang bukan turut belakang, dia mai ke depan. Dia mai ke depan. Mati saat ni tu dia mari ke depan kita. Sebab tu ainama takunu yudrikumul maut. Kamu duduk di mana pun, di mana kamu berada, yudrikumul maut, akan jumpa dengan mati. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, kalau duduk dalam satu benteng
atau satu tepak hok dilikung sekak tutup semua duk lari duk letu tutup, nah tak boleh juga. Nah, nak lari tak boleh. Nak lari tak boleh. Itu maknanya fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaib wasyahadah. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan yang mengetahui alam gaib dan alam syahadah. Alam syahadah iaitu alam hak nampak. Dah Tuhan tahu belaka, kita nak tusuk tak boleh. Wa sirru qaulakum aw jahru bih innahu alimun bidzatis sudur. Wa sirru, sembunyikanlah. Nah kita tak royak orang sirru qaulakum aw jahru bih, atau kita royak apa depan orang. Innahu alimun bidzatis sudur. Semua saat itu Tuhan tahu. Tuhan tahu semua. Nah, kalau kita buat kebaikan supaya itu juga tak usah dak puasa, ikhlas sudah lillahi taala. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadrin, apa hak kamu duk nafkah belanja di jalan Allah atau kamu nazar niat nak buat kebaikan, fa innallaha ya'lamu, maka Tuhan tahu. Nah, wa ma tunfiqu min khairin, dan barang yang kamu duk buat, fa innallaha bihi alim, Tuhan tahu. Dah tak leh nak tusuk gapo nak tusuk gapo tu Tuhan tahu semua. Kita nak lari tak leh dah. Nak tusuk setara mana semua Tuhan akan kira. Tuhan sebut wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Semua tadi tiap-tiap manusia kena ada tanggungjawab bagi dia buat semua. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Nah, dan kami keluarkan untuk tiap-tiap orang saat ini kitab yang akan diberi kepada dia. Nah, semua kena baca kitab tadi. Kena tengok. Nah, Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Iqra kitabak, Tuhan kata bacalah kitab pun. Nah, ni orang panggil kalau kau ngaji budak-budak tu ngaji kalau share ke. Nah, ngaji sekolah ni ada apa tu dah bantuk semua surat. Berkata cop pohok, cop mohok, cop gapo surat bantuk hak kru tu bantuk semua dah ke. Atau budak lah no perangai untuk mokpok pula. Kita tengok patut nak beki betul mana nak buat betul mana. Dan supaya tu juga kita ni ada kitab akhir sekali. Iqra kitabak, bacalah kitab tu, Tuhan kata. Nah, Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Dah kena baca. Sebab tu Tuhan kata man ihtada, siapa dapat petunjuk fa inna ma yahtadi li nafsihi, dia dapat petunjuk untuk diri dia. Kau kali dia boleh kau masuk atas dunia ni untuk diri dia. Nah, man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi wa man dhalla, siapa sesat fa inna ma yadillu 'alaiha, maka dia kena bertanggungjawab. Wala taziru waziratun wizra ukhra, dosa saat ni itu tak bertanggungjawab hak orang, hak siapa orang tu nak tanggungjawab. Nah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan kami tidak akan seksa sehingga kami utuskan rasul. Nah, thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Ni buku berapa buku berapa minta adik. Kemudian kamu dikembali kepada Tuhan yang mengetahui perkara gaib, wasyahadah, perkara syahadah, perkara lihat. Alam lihat, alam nampak, alam tak nampak, semua Tuhan tahu belaka. Kita kena kembali. Tuhan sebut dalam hati kita, Tuhan tahu. Wa in tubdu ma fi anfusikum, dan jika kamu sembunyi barang diri. Jika kamu tunjuk orang nampak, autukfu, atau kamu sembunyi, yuhasibukum bihillah, Tuhan akan hisab. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum, mereka itu akan kembali kepada Allah. Bila siapa hari itu Tuhan sebut yauma yab'athuhumullahu jami'a, pada hari Tuhan bangkit. Pada hari Tuhan bangkit semua. Fayunabbi'uhum bima amilu,
Maka Tuhan wa yunabbi'uhum bima amilu ahsahullah. Tuhan kira semua. Wa nasuh, kita terlupa dah pada itu. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Tuhan nampak, menyaksikan semua. Nah, sebab itulah kita kena ingatlah benda-benda gini, enggak kena pakat mikir kena pakat mikir. Lepas tu pula pakat kita apa ni, we ada perasaan takut hari yang kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hasbuk qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah. Kata olehmu akan menghidupkan seorang saat itu, manusia tu, oleh Tuhan yang telah buat pada mula-mula dulu. Tak ada dia buat, Tuhan buat mula-mula ke. Tu wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Tuhan tahu tiap-tiap perkara. Dan kena yakin, kata kita ni, kena hidup semula lepas dah mati. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin. Dan adakah tidak Tuhan yang boleh buat langit bumi semua dulu, buat ala an yakhluqa mithlahum, bahawa Tuhan boleh buat semula supaya mereka itu boleh menghidupkan semula hak mati. Wal khallaqul alim. Dan Tuhan sendiri al-khallaq, yang mencipta, maha pencipta, al-alim, maha mengetahui. Innama amruhu, sesungguhnya kerja Tuhan, idza arada syai'an, apabila Tuhan nak buat, an yaqula lahu kun fayakun. Bila Tuhan nak buat, Tuhan kata kun, jadi sudah. Dan sebab tu mati dan Tuhan nak menghidup semula benda ni, tak ada payah sikit apa. Tak ada payah. Dan tak ada payah ke apa. Tuhan ada ayat dalam Quran banyak benar kau masa gitu. Kau masa lepas daripada masa Nabi Isa dulu, ke masa Ashabul Kahf. Masa Ashabul Kahfi berlaku tu, iaitu orang tak percaya kata hidup semula, kena hidup semula. Maka Tuhan timbulkan Ashabul Kahfi, duduk dalam gua tu 300 tahun. Dan 309 tahun mengikut kira bulat Islam ni. Gi bangun. Gi bangun bila? Dia khabar bila? Dia khabar ketika tekoh-tekoh orang tak percaya sangat. Tekoh-tekoh orang tak percaya dengan hari, dengan apa ni, tekoh-tekoh orang tak percaya ke kata kena hidup semula. Tekoh tu kalau kita tengok dalam sejarah zaman orang tak percaya kata orang kena hidup semula, maka Tuhan bakit. Tuhan bakit apa? Tuhan bakit iaitu Ashabul Kahfi. Duit yang pergi beli saat ni tu, duit 300 itu tanda. Dan dia duduk dalam gua tu kan. Tu Tuhan bakit tu nak. Lepas dah itulah baru orang percaya kata kena hidup semula. Tuhan sebut walabithu fi kahfihim thalasami'atin sinina wazdadu tis'ah. Mereka itu tu Tuhan sebut fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Kami pukul di atas telinga dia saat itu, mana tudung di atas tok siwi dengan apa. Bila dia tidur 300 tahun. Sebab tu ayat ni kita nak ayat lah, kalau kita nak tidur lek telinga tu. Tidur lek telinga. Orang panggil tidur jangan lek selek, kena tidur tangan ni duk bawah ke tangan kanan ni duk bawah. Kita tidur tu kita tidur sebelah, orang miring, bukan tidur terletak, tidur miring. Miring saat ni tu bila telinga ya katuk ni mudah nera. Sebab Tuhan sebut dalam Quran fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Dan ayat ni tu ada mau kalau tidak tak negara tu baca ayat ni lah. Dan Tuhan sebut walabithu fi kahfihim thalathami'atin sinina wazdadu tis'ah. Mereka itu duduk dalam gua tu 300 tahun. Bangun tu ketika orang percaya
Orang percaya lah lepas datunya. Oh, tu orang boleh hidup balik semula. Tak ubah buat muka duk muda-muda lagi. Dah 300 tahun ni banyak lapis dah. 9 lapis kalau kira sebab 1 tahun tu ada 3 generasi, ada 3 run. Nah, 30 tahun tu serun. 9 run. Dan nah, ketika dia beranak, ketika dia bangun saat ni, Ashabul Kahfi itu bangun. Nah, Tuhan bakit ya semula. Bismillah. Teka Tuhan bakit ya semula ni tu. Cucu ya hak rung 9, ni rung 8 9 saat ni ke. Atau rung yang 7 8 9 hak dok tu kok. Ada semeh-semeh. Anak cucu dia saat ni tu tua pada dia lagi. Rupa dia ni muda. Kerana dia tak ada ubah perkara. Dia bangun supaya umur dia 30 dulu. Lepas tu dia bangun tekah tu. Dah cucu-cucik dia. Orang mau tengok oleh Raya Ashabul Kahfi. Dah boleh tengok Indonesia hak gapo lah. Hak ya Raya ni hak Lebanon buat kena saya tak ingat. Tapi maknanya manfaat lah lu tengok tu. Dah saya tengok sekali kau masa duk ngaji dulu. Tapi nak ayat terbelah dah. Lepas tu dia tunjuk ada cucik larun yang 7 8 ni jumpa dengan Tok Che lebih muda daripada cucu-cucik hak yang belakang ni. Kerana hak ni tua dah umur 80 70 tua. Hak nu duk supaya umur 30 kan dia baru bangun tu hai bakit dia sebenarnya tak ada tua. Dah duk supaya tulah. Tu nak ayat tak. Na thumma turadduna ila alimil ghaib wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Maka Tuhan akan cerita kamu bima kuntum ta'malun dengan bagai hak kamu duk buat. Duk buat gapo? Kalau buat kebaikan, maka bila buat kebaikan, maka Tuhan akan balas dengan kebaikan. Semua saat ni dia dicerita semua. Nak lari tak leh dah. Nak lari tak leh dah pada hari itu. Tuhan sebut in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Tak ada seorang pun malaikat kena pergi di atas jalan nama. Di atas nama hamba belaka depan Tuhan. Laqad ahsahum mu'addahum mu'adda. Tuhan bila sore-sore nak lari tu tak leh. Lepas tu pula wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan dia akan dijumpa dengan Tuhan dalam seorang diri. Tak ada boleh pergi ramah adik-beradik pun tak ada. Habis kata ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Sadaqallahul azim. Kita tengok soalan pula. Assalamualaikum. Ya kata alhamdulillah terima kasih doktor kerana tak jemu-jemu menyebarkan ilmu dan pengetahuan buat para pendengar semua di seluruh Nusantara. InsyaAllah terima kasih semualah. Oh yang masuk pada Malaysia, Indonesia, Mesir, kadang-kadang ada juga pelajar-pelajar sana. Terima kasih semua yang masuk. Alhamdulillah kita boleh kerja agama lebih kurang. Tengok soalan sikit bila ada. Imam sujud sahwi rapai makmum tong niat mai. Ime sujud sahwi adakah kita saat ni kena niat? Dah ya tak ada kena niat gapo dah. Dah niat semaya sujud sahwi kita sujud lalu. Dah bila tu ime sujud maka wajib kita kena sujud. Dah walaupun kita tak terlupa kerana kita wajib kena turut mutaba'atul imam. Dah kena turut mutaba'ah imam. Ada sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda innama ju'ila al-imam liyutamma bih. Dijadikan tu imam untuk turut. Bila jadi tu imam untuk turut, maka kita tak boleh nak langgar atau kita tak boleh nak tak boleh kita nak langgar dan kita juga tak boleh nak potong dia. Sebab tu hukum fiqh lah kalau kita potong tu imam dua rukun berturut-turut batal. Contohnya kita potong dia sujud. Kita tu sujud sebelum ada ia. Naik tidak pun kita bangun sebelum ada ia. Maka dua rukun kita potong dia berturut-turut. Maka batal. Tak turut-turut tak batal. Contohnya kita potong dia ketika dia rokok. Tapi jika tidak ada, ketika sujud kita sujud belum ada ia pula. Maka itu orang panggil mukhalafah. Dan mukhalafah itu tak batal lagi. Tapi kalau berturut-turut dikirakan mukhalafatun syadidah. Maknanya menyalahi dengan teruklah. Maka pada ketika itu batas semaya. Wajib kita kena mutabatul imam, kena turut tu imam.
Tak usah gaduh. Saya tengok orang Malaysia semaya, alhamdulillah molek. Nanti tu merokok siap, maka baru turun rokok. Tu orang Malaysia. Tapi nak kata kena buat lah tu ke tidak? Ya tak semesti. Ya syarat kita sebagai jemaah ni iaitu tu imam taqaddumul imam al-ma'mum. Kalau tu imam turun, kita turun lalu tak ada apalah. Tapi kalau kita pergi semaya ke masjid Malaysia, alhamdulillah. Orang Malaysia, bila tu imam rokok siap sempurna rukuk baru dia turun belakang turun. Kerana didik ke dan molek tak ada masalah ke apa. Tapi yang penting kita jangan kalau sama dengan imam rokok, kita rokok sama sekali tu, maka itu makruh. Sama dengan imam itu makruh. Supaya tu juga kita duduk, kita berdiri dengan imam itu, dikirakan kita duduk di belakang imam saat itu kira tumit tu hundur sikit. Kalau jenis orang kaki panjang, jari dia panjang, cari dia jolong lebih daripada tu imam, tapi tumit di belakang dikirakan sah semaya dia. Tapi kalau sama dengan tumit tu sama dengan tumit imam, maka itu makruh. Tapi kalaulah tumit makmum duduk depan pada tumit imam, maka itu batas semaya. Bismillah. Allahu a'lam. Allahumma ja'alni muqimus shalah min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Ini doa Nabi Ibrahim. Molek ni baca doa untuk kita nak uji anak kita semaya. Nak uji anak-anak kita semaya, rajin semaya, baca doa ni banyak lepas semaya. Rabbi ja'alni muqimus shalah. Jadikanlah aku semaya wa min dzurriyyati, dan keturunan anak-anak aku semua cucu-cucu jadi orang semaya. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhan kami, terimakanlah doa aku ya Allah. Maka doa benda ni tu molek. Doa minta kita jadi orang muqimus solah semaya. Dia amal ni tak ada dah. Amal hak biasa perbuatan tak ada hak lebih pada semaya. Sebab tu dah sebutlah dia awwalu ma yuhasabul abdu yaumul qiyamah as-salah. Fa in saluhat, kalau semaya tu molek, maka faqad anja, boleh menyelamatkan dia, boleh menyelamatkan orang saat ni. Sebab tu hak mula-mula sekalinya iaitu kita boleh semaya. Doa hajar anak boleh semaya, kita sendiri boleh semaya. Kita malah tak ke mana pun kita usaha boleh semaya dulu. Orang ni semaya ni pintu segala barakah. Bila orang tu semaya tu, orang tu tanda ada takwa, ada takut Tuhan. Bila ada takut Tuhan, maka Tuhan akan buka jalan dia pula, ada barakah lepas dah tu. Dan sebab tu kalau orang ada jadi masalah ke apa semua tu, maka mula-mula sekalinya kena semaya dulu, buatlah nak boleh semaya. Allahu Akbar. Luจะแต่งงานแต่พ่อไม่ให้apa hukum. Anak kita nak nikah, pak tahu. Ni pak masalah juga. Ya Al-Quran itu hasbuk ke, yaitu wa idza tallaqtumun nisa fabalagna ajalahunna fala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna fima taradaw bainahum bil ma'ruf dzalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billah wal yawmil akhir dzalikum azka lakum wa athhar wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tu hasbuk, iaitu apabila kamu saat itu wa idza talaqtumun nisa, apabila kamu talak isteri-isteri, fabalagna ajalahun, maka dia sampai ajal dia, fala ta'duluhunna, maka jangan larang mereka itu ayyankihna azwajahunna, bahawa mereka nikah suami-suami mereka, iza taradaw bainahum bil ma'ruf, apabila mereka itu redha di antara mereka. Jadi apabila dia redha dah, dia setuju kufu ke apa semua, jangan udhu, takut fitnah. Udhu saat itu, iaitu udhu saat itu kita lari tak sewi. Bila tak sewi saat itu kena mengadu di hakim lah. Anak saat itu pertama sekali itu kena royak molek lah, kena royak kecek molek dengan ibu bapa. Kerana kita nak pakar, kita orang juga nak pakar.
balik mokpok ni panggil wali udu, berpindah wali. Bila wali udu naik pada wali hakim. Tapi hakim tak boleh nikah, dia kena periksa dulu, dia kena tanya dulu gapo sebab gapo semualah, moga wali takwi. Nah, tapi kalau kira kok nah udu saat itu tak boleh. Udu ke maknanya kena jaga molek. Nah, ibu bapa hak ni tu mereka ada hak tu ternyata bahawa jahatnya, tak moleknya, karut dan sebagainya. Maka hak tu boleh je lagi kerana tak kufu ke panggil. Muka tak molek ke. Bila tak molek ni tak kufu. Tak berjuruh. Akhlak buruk dan sebagainya. Maka pada ketika tu adalah hukum lebih kurang, dan anak pun kena kira jangan nak turut. Bismillah. Nafsu telajak nak turut. Nak bila kasih ke nak semata-mata janganlah tu. Kerana orang panggil mokpok ni tak ada ibu bapa niat tak molek dengan anak ni. Dia niat molek belakang kan. Dia tak akan cari mereka orang yang lebih baik untuk anak dia, takut susah, takut apa. Itulah. Lepas tu kalau dia tak juga, maka wali saat itu berpindah pada wali hakim. Nah, Tuhan sebut fala ta'duluhunna. Bila wali hakim tak ada, bila wali tak ada, maka wali hakim as-sultan waliyyu man la waliyalah. Sultan tu wali bagi orang tak ada wali. Wallahu a'lam. Bab rau'an Quran da rau je sanyalak hai rau sujud rau tong tham bab nai kah. Terima kasih. Jadi ada sebutlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza qara'a ibnu Adam, apabila nak baca anak Adam as-sajdata, sujud sejadah. Dia pergi jumpa baca Quran ada sujud sejadah banyak, ada 15 bab dalam Quran. Di antaranya innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Dalam surah Sajdah. Dan ada dalam surah An-Najm, fasjudu wa'budu wa antum wa tadhakun wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Dari situ pun adalah surah Iqra, fasjud waqtarib. Dan sebutkan ra'aita alladhi abdan idza shalla ra'aita in kana al-huda aw amara bit taqwa ra'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam sanad'u az-zaban yatakalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Situ pun sujud. Bila kita jumpa hak tu, Nabi kata idza qara'a ibnu Adam as-sajda fasajad. Apabila anak Adam saat itu dia baca sujadah, dia sujud, i'tazala syaitan yabki qala ya wailah. Umira ibnu Adam fasajad falahul jannah wa umirtu la fa'asait faliyal an-nar. Anak Adam bila dia baca, dia sujud, maka boleh syurga dia. Tuhan suruh aku, Tuhan kata wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Iblis tak sujud ke? Tak sujud, maka dia kena seksa, masuk neraka juga, akhirat syak masuk neraka juga. Lepas tu apabila kita jumpa tempat sanialak ada tanda kata sedang sujud, maka kita kena ada wudu. Pertama kena ingat kita baca Quran ada wudu. Lepas tu pula kena hadap pada kiblah. Lepas tu pula bila kita nak sujud, kita kena takbir. Kita ambillah Quran, kita letak di tengah tepi ke, maka takbir hadap kiblah Allahu Akbar. Maka kita terus sujud Allah Akbar, takbir sekali pula, baca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bacanya tu, maka kita kita takbir sekali, bangun sujud sekali Allahu Akbar, atau salat assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baca Quran sambung pula. Itu mazhab Syafi'i. Cara kita nak sujud tilawah, orang panggil sujud sajdah, sujud tilawah. Dan iaitu kalau kita tak ingat doa sajadah wajhi lilladzi khalaqahu, kita sujud dan kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Karena hak tu untuk panggil doa untuk sujud. Maka kita boleh baca hak tu kalau kita tak ingat. Tu kena sujudlah.
Kena sujud bila jumpa sunat, sujud ada wajib pun, tapi bila baca ayat sujud kita sujud, tanda kata kita turut perintah Allah, tak saya jadi sepanggil syaitan iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Semua orang bakal sujud bila suruh sujud. Ni lah Quran tu sebut sujud, kita tak sujud pula. Kena sujud lah. Wallahu alam. Bapa dan ibsi bapa semua semoga dalam keadaan sihat wal afiah. Amin ya rabbal alamin. Apakah hukum tambah ta'ala pada salam? Muhammad Abdullah. Tak apalah. Muhammad Abdullah dia nak tahu sungguh. Dia tanya plek-plek saya, kadang-kadang tak tahu. Mohon maaflah. Apakah hukum tambah warahmatullahi wabarakatuh? Kena ingat salam ni hak jadi rukun, hak wajib kita kena winya suka min pada kum. Hak wajibnya assalamualaikum, hak tu wajib. Kalau kita berhadas ketuk tubik selepas daripada kita assalamualaikum sebelah kanan, ya kena sebelah kanan lah. Sebelah kanan assalamualaikum sebelah kanan. Boleh hadir demo nampak saya belah kiri. Kerana orang panggil kita paling kot ni. Paling tak ada paling kot nundak. Facebook. Jadi kita paling kot muka, kita nampak muka kita. Jadi nampak jadi kiri, mohon maaf. Kita wisale kiri, apa ni kanan. Dia suka assalamualaikum sahaja. Hak tu hak wajib. Tu salam tu. Warahmatullahi wabarakatuh. Hak tu tak ada wajib gapo dak dah. Tu sunat saja. Tambah kita nak tambah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh taala. Sah semaya kita kan wajib kum siapa min tu saja. Hal lebih ada tu tak ada apa nak tambah nama gapo tu tak ada masalah apa. Sebelah kanan lah. Sebelah kiri tak nak kecek gapo itu berat dah semaya. Sekarang semaya ni af'al wa aqwal. Kata-kata dan perbuatan. Mubtada'ah dimula bit takbir, mula takbir, wa mukhtatamah disudahkan bit taslim dengan salam. Salamnya nyok tu. Dalam rukun 13 tu kan. Wallahu a'lam. Apakah hukum lelaki pakai kain lepah perempuan belik serba dan umpamanya? Orang lelaki pakai kain serba, ambil kain lepah orang tino belik serba, adakah boleh? Kalaulah ia mengserupakan dengan orang tino, maknanya dia pakai saat itu pakai kain kelubung, pakai awak supaya orang tino, maka itu haram. Sebab itu sebut Nabi sebut la'anallah al-mutasyabbihin minar rijali bin nisa. Orang jatuh hak mengserupakan dengan orang tino, maka haram itu. Supaya orang tino pakai luar ketak, pakai luar jing, maka ada ulama menghukum ke haram. Sebab apa? Sebab pakai seluar ni iaitu menserupakan orang jatuh. Ada. Tu ulama menghukum ke haram selain pada nampak aurah. Sebab itulah belik serba saat ni tu, belik serba ni orang tino tak belik, tapi kain-kain tino sungguh. Maka ini saat ni tu kain kelepahan itu dikirakan makruh lah. Kalau kira dia tak jadi haram lagi lah, kerana dia bukan pakai orang kadang-kadang kain lepas dia bunga gitu ke, ya adalah orang Melayu dia pakai pada situ. Selama tidak menjadi pakai orang tino hak cacin, maka tak apa. Itu makruh lah. Tak molek mana lah. Benda-benda tu harus makruh. Kita tengok situlah. Bila masuk kedai jual barang rocek dan sewing biksi dan lainnya, guna kaki, mana kalau ada orang khairat kita doa saya nak ke mana pula? Kalau bila masuk kedai jual rocek, nak masuk sebelah kanan sebelah kiri, dia masuk ni sebelah kanan belakang. Masuk masjid, masuk rumah, masuk gapo tu. Tu masuk sebelah kanan belakang okey. Tak ada gapo lah kanan Nabi tu ke, Nabi tu Nabi suka sebelah kanan. Ada hadis Nabi suka
Nabi suka belah kanan kan. Boleh itu kita kena pakai, kena buat sebelah makan belah kanan, gotu belah kanan. Nabi suka kanan. Itu saja wallahu a'lam. Kalau ada orang kerap suka doa, insya-Allah nanti. Assalamualaikum, selamat pagi semua. เราอยู่ในสังคมไทยพุทธและมีเพื่อนเป็นไทยพุทธแต่เราไม่เคยบอกดะวะห์อิสลามแก่เขาเลยวันกิยามัตเขาจะร้องเรียนต่ออัลลอฮ์ไหม kita duk sayang orang kafir, lepas tu kita tak ada dakwah dia, tak ada hajak dia, adakah wajib dan adakah kita akan ditanya dia akan dakwah di akhirat esok. Jadi bila kita duduk dengan dia, sebenarnya kita kena kecek, kena tunjuk, paling kurang kita dakwah lah tunjuk molek Islam. Dan wajib ke berdakwahan itu, Tuhan sebut ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kita kena dakwah. Tuhan akan tanya kita sebab apa boleh kita tak ada dakwah dia, sedangkan nyanyuk dia akhirat esok. Dan kita masuk syurga kita kenal dia dan dia masuk neraka. Sebab tu kita paling kurang kok kita kena dakwah. Wajib kita kena royak kepada dia, hajak dia kepada al-Islam. Kita beli surat apa, surat hak Islam with dia, atau kita print tu baik pada daripada internet apa semua ni, kita with dia telah baca tengok, tapi kena ambil hikmah lah. Bukan kita hajak dia. Kita kataผมเป็นอิสลามและขอให้ท่านเรียนรู้เกี่ยวกับอิสลามด้วยและจะได้เราเป็นเพื่อนกัน kita nak jadi saing hak molek boleh tak boleh apa semua. Wajib kita kena dakwah dia. Akhirat esok Tuhan tanya sebab apa kita tak ada dakwah, sebab apa kita tak ada hajat dia kepada al-Islam. Siap dia kan, dia jadi kafir. Kita bukan kata nak dia jadi kafir, kita nak kepada dia juga jadi Islam sepuang kita, bakal masuk syurga sekali. Dan kita boleh royak dia kata kul lilladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Orang kafir bila masuk Islam tu hapus semua dosa dia. Fa in intahu fa innallaha ghafurur rahim. Kalau mereka itu berhenti masuk Islam tu hapus dosa semua. Dia ada buat semua. Tu. Lah ni kita tengok orang Islam, orang masuk Islam banyak ni orang putih. Farang. Dan kerana farang itu orang panggil dia tu orang materialisme. Dia ni orang mata benda, waktu. Bila mata benda semua saat itu, dia tak boleh pergi mata benda ni, tidak boleh kuamsuk. Dan orang putih ni orang duk cari kuamsuk. Dah tengok dia mari duk bukit, dia duk tidur, dia duk nak sacai diri dia. Dia kira kata nafsu dia kena puas dia. Kali nafsu dia tak puas kan. Timbul masa-Allah mari duk takib, godai bunuh dengan yang lain apa bila buat benda-benda tak malak nak sacai nafsu saat ni. Ada pun kaki yang banyak sebab orang zina. Pun kaki yang banyak tak ada anak, tak ada gapo masa depan, lepas tu pula duk tak ada orang pakai kali buat benda-benda jahat gapo semua tu. Jadi akhir sekali ke orang isap dadah gapo semua, akhir kali pun kaki yang benda dia saat itu. Akan dia kena tanggungjawab kan. Maka dia nampak jelas bahawa kau duk turut nafsu ni tak ada nampak kuamsuk. Tak ada tak berasa tenang, tak berasa gapo. Dah banyak orang sebut apabila masuk Islam dah berasa habis benda. Rasa tenang hati. Sebab Tuhan sebut alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang beriman tu dia ingat Tuhan, dia sened dah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Adakah tidak dengan sebab ingat Tuhan ni tenang hati? Situ dah. Wallahu a'lam. Astaghfirullah ala kulli dhanbin. Ya. Terima kasih itu hafizkan dah tu kiring down. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yalah, pagi-pagi ni kita bangun tidur kan, ya Allah. Alhamdulillah segala puji Tuhan menghidupkan kita selepas dah Tuhan mati kita. Tidur kita akan mati dan kita akan kembali semula kepada Allah. Kalau cak sujud tilawah doiที่ใส่ผ้าคลุมแต่ไม่ได้ใส่ถุงเท้าจะได้ไหมครับพ่อ Nak sujud tilawah kena pakai, kena tudung aurah semua. Ya supaya ngasmaye. Supaya ngasmaye kena tudung aurah semua. Tak pakai kain semaye tak apa, tapi tudung aurah.
kita kita ada kain sarung panjang, kita bawa masuk kaki kita dalam ke tangan, tak apa tangan ni bisa apa di penggelangan tangan we panggil, maka tubuh mulai takbir Allah akbar sujud. Tu kena tudung, kena pakai tung tau dah, atau kena pakai tudung je lah. Kita duduk di rumah kena tudung, sebab wajib kena tudung orang sepanjang semaya. Kita takbir juga, tu takbiratul ihram, dan ada salah. Tu sujud tilawah. Kena pakai dah. Tu wallahu a'lam. Syukran buat ustaz perkongsian ilmu ya sama-sama. Terima kasih Izwan Wan, terima kasih Songdao. Apa hukum perempuan pakai jam emas? Orang tidak pakai jam emas tak apa. Sebab masa ni tu, orang perempuan pakai emas tak apa. Emas ni haram bagi orang lelaki. Emas orang lelaki tak boleh pakai, tapi orang perempuan boleh pakai emas. Sebab tak ada masalah, orang tidak pakai emas boleh. Koda mana tamakninah Syekh? Tamakninah ni iaitu koda baca subhanallah, itu saja. Sebab Nabi SAW hadis musii'us salah, dakhala rajulun ala Nabi SAW fa shalla, dakhala rajulun ila masjid fa shalla rak'atain atau fa shalla, dia semaya thumma jal Nabi SAW alaihi faradda alaihi salam faqala, ya ada seorang masuk di masjid, dia semaya kemudian mari jumpa Nabi sallallahu, Nabi takum salli walam tusalli, ki semaya pun tak ada semaya lagi, dia pergi semaya siapa 3 kali, kemudian apabila siapa kali 3 saat ni, maka Nabi pun ajaklah dia, Nabi katakan Nabi kata idza qumta ila shalah, apabila mung anak semayanya fakabbir, maka hendaklah kamu takbir, hendaklah kamu takbir. Kemudian ada sebutnya iaitu siapa 3 kali faqala walladzi ba'athaka bil haqq, sesungguhnya Tuhan pakai dengan benar, fama ahsana ghairah fa'allamani qala, Nabi ngajar Nabi idza qumta ila shalah fakabbir, apabila mu nak semaya mu takbir, thumma qra ma tayassar ma'aka minal Quran, kama dia baca muti pada Quran sanilah, thumma rka' hatta tatma'inna raqi'ah, kama dia rokok sehingga kamu tamakninah rokok sani, thumma rfa' hatta ta'dila qa'imah, kamu dia tidak bangun diri tamakninah, masjud hatta tatma'inna sajidah lah tu. Kamu dia akhir sekali Nabi kata thumma fa'al dhalik fi salatik kulliha, kamu dibuatlah tu belaka, kena tamakninah belaka. Jadi maknanya tamakninah ni tu sekadar kita baca subhanallah, itu saja. Kita rokok sekadar baca subhanallah, sekadar tu, kalau tak baca apa tak apa, tapi sekadar tu tu tamakninah, wallahu a'lam. Rau lamat kun diau niat lamat kun diauอยู่ๆก็มีคนมาตามเป็นมะมุมข้างหลังซึ่งเนียตของเราต้องเนียตใหม่เป็นอิหม่ามหรือตามที่เนียตเดิม. Orang kita duduk semaya sore dalam masjid, maka tiba-tiba orang mari, turut semaya balik belakang kita. Bila orang turut semaya balik belakang kita, maka adakah kita kena niat jadi tu imam? Jawabnya tak ada wajib niat jadi tu imam, tak kali tak ada wajib niat jadi tu imam. Kalau kita tak niat siapa sup pun tak apa, tapi kita tak boleh tak boleh pahala solatul jamaah, tak boleh pahala jemaah lah. Sebab Nabi SAW sebut innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal saya dengan niat kan. Kita tak ada niat jadi tu imam, tak ada boleh pahala imam lah. Sebab tu kita kena niat jadi tu imam. Kalau kita tak niat tak apa, karena tak ada syarat tu imam ni niat, tak ada syarat dia, syarat niat jadi tu imam jemaah saja.
Hak lain kita semaya seorang kita niat, demo lain niat jadi makmum kita jadi makmum. Kemudian makmum saat ni kena niat. Kalau makmum tak niat tak boleh. Jadi tu imam ni tu. Tu. Dia kena niat turut. Jadi makmum. Lah tu. Tu imam tak ada boleh pala jemaah. Sebab tu bila orang mari turut di belakang kita, maka kita niatlah kita jadi tu imam. Dalam hati kita kata kita jadi tu imam, cukup. Allahu a'lam. Atibai ke kap doa ni dua kap. Rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Nah, Rabbi lima anzalta ilayya, ya Tuhanku, perkara hak turun kepada aku saat ini min khairin faqir, kepada engkau lah daripada kebaikan saat ini aku berhajatlah. Kita perlu kepada kebaikan, kita fakir, kita berhajat pada Allah. Sebab Tuhan sebut yuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Kamu semua berhajat pada Allah. Kita berhajat pada Tuhan. Wallahu wal ghaniyul hamid. Tuhan Maha Kaya. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Dan tidak ada kuasa, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan melainkan dengan Tuhan yang Maha Besar. Dengan apa ni, Tuhan lah, kita tak boleh buat apa Tuhan tak bagi kita. Sebab tu kalau kita tahu-tahu baca la haula wala quwwata illa billahil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Gitulah. คนที่ทำกรงนกขายแล้วมีคนซื้อแล้วไปใส่นกในกรงนั้นคนที่ทำกรงนกขายเขาจะบาปไหม Pega burung ni di antara perkara yang harus. Dah boleh kita pega burung. Pega untuk hias orang panggil. Tapi bila kita pega burung, wajib kita nafkah. Orang panggil nafkatul bahaim. Nafkah binatang kita pega. Maka pada ketika tu wajib kita kena air dia, kena gapo dia, tak ada dosa apa, benar harus. Benar harus dah pega burung. Kita kena makan kepada dia lah. Itulah saja. Wallahu a'lam. Kita nak niat hadiah kepada si mati ketika mana? Dalam solat sunat hadiah, sebab dalam surat ada niat dan doa sahaja apa. Kita semaya sunat hadiah ni sebenarnya kita semaya sunat jelah. Semaya sunat iaitu semaya bila orang mati ini malam ni. Kalau mati malam tu malam esok. Tu sebutlah kitab purukunan. Dan kita pun tak tahu kata yang baik di mana semaya hadiah ni. Tapi kita pun buatlah. Adalah orang ada uwi apa buatlah lebih kurang minta tolong tu. Semoga adalah tempat dia ambil saat itu. Ada satu kali pelajar Indonesia mari di tempat mari berlatih di rumah saya ni, di sekolah ni. Tiba-tiba dia tengok kita semaya hadiah. Dia klik ke di dia ada tulis di Facebook. Kata apa ni, dia ada tulis di Facebook, dia kata dia ni ada semaya hadiah tadi tani, dan dia tertarik, dan ada dalam kitab dia kata. Kita pun tak pasti, tapi dia penting ke semaya hadiah ni iaitu kita semaya sunat. Dan semaya sunatnya iaitu semaya sunat 2 rakaat kerana Allah. Dan baca Fatihah supaya biasalah doa iftitah Fatihah. Lepas tu baca ayat kursi. Lepas tu baca Alhaakumut Takatsur, baca Qul Huwallahu 11 kali. Pada rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Bila sudah saat itu, dalam surat doa Auradus Salawat wa Ad'iyatul Munasabat. Kalau ada yang nak tu boleh inbox mari dah. Iaitu semaya hadiah ni ada muka 98. 98 sudah kita semaya siap, maka kita pun hadiah pahala, kita bacalah. Hadiah pahala saat itu mudah saja. 98 dah.
Kita baca Allahumma sudah inni sallaitu, ya Allah sungguhnya aku semaya, wa anta ta'lamu ma urid, dan Engkau tahu barang aku nak. Allahumma ba'ath thawabaha ila qabrih, ya Allah tu niatlah tu. Hatta kalau pahalanya ila qabrihi, kepada kuburnya. Kuburnya saat ni tu ingatlah kubur orang hak mati saat ni. Hak nama dia mau saat ni lah. Allahumma in kana muhsinin, ya Allah jika dia molek fazid fi ihsani, maka tambahlah kau molek lagi. Wa in kana musian, kalau dia tak molek faghfirlah, ampunlah dosa dia. Wa tajawaz anhu, dan tak sah kira salah dia. Absah lahu fi qabri, luah ke kubur dia. Wa jafil ardi an jambayh, dan luaskan, jauhkanlah di antara dua bahunya daripada kubur. Bi rahmatika rahman rahim, takut sepik ke luah ke kubur dia. Itu baca doa tu. Kalau hak jatuh, kalau hak tina kau, nah, ila qabriha in kanat muhsinatan fazid fi ihsaniha, wa in kanat musiatan, tu ada doa bawah tu kalau hak ketina. Gitulah. Tu anni dah. Sujud tilawah bagi wanita mesti tutup aurah, ya kena tutup aurah karena supaya lelaki kena tutup aurah. Sama saja karena dia supaya semaya, supaya dengan semaya dah takbiratul ihram dan dia ada salam. Wallahu alam. Konti pesawat led gapo ni cak sujud tilawah daimai. Gapo maksud ni? Orang ada tubik sokmo, nak kecil nak tubik sokmo. Dah ke gapo tu? Kita tak pasti tu. Cuba royak semula dah. Risawati. Dah cuba royak semula. จริงไหมที่เขาว่าคนที่ยิงคนตายจะได้รับบาปของคนที่ตายทั้งหมดแล้วคนที่ตายจะเป็นผู้บริสุทธิ์พร้อมกับได้รับผลบุญความดีของคนที่ยิงเขาทั้งหมดด้วยคนที่ตายเป็นผู้บริสุทธิ์แต่คนยิงนักเลงdah bunuh orang ni di antara minal kabair iaitu dosa besar dah tu hasbuk wala taqtulun nafsa allati haramallah wala yaqtuluna an-nafsa allati haramallah illa bil haqq wala taqtulun nafsa allati haramallah illa bil haqq wa man qutila madzuman faqad ja'alna li waliyhi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Dia akan mansur, akan ditolong oleh Allah. Orang bunuh orang ini minal kabair, daripada dosa besar. Nah, dia akan dikisos, akan dibalah di akhirat nanti. Nah, akan dibalah di akhirat nanti. Adapun pahala dia tu wallahu alam, saya tak tahulah ni. Atau pahala dia kena pada dia semua, tapi orang hak ngupat, orang hak duk kata orang semua saat ni tu, di akhirat esok dia akan ambil pahala daripada orang yang duk kata dia saat ni. Dah. Supaya tu. Wallahu alam. หลังปัสสาวะเสร็จเอาน้ำละหมาดได้เลยหรือต้องเดินออกข้างนอกก่อนบอกผมข้องใจตรงนี้ Selepas ada kecil saat ni tu, adakah kita kena tubik jalan? Tidak, boleh ambil wuduk selalu. Lepas ada kecil ni kita kena istibra'. Istibra' ni kita tekan bawah ni, kita tekan bawah atau kita gerah biar tubik. Dah atau kita tekan biar habis tubik tu, maka kita basuh. Dah basuh siap ambil wuduk tak ada apa, tak ada masalah apa, cuci siap dah. Kita istibra' takut dia tubik pula. Kadang-kadang dia tak habis. Bila tak habis tak lagi ke, tekak-tekak kita berjalan tubik jadi dedah dan sebagainya. Bila kita tekan bawah tu dia tubik habis lah. Tu orang jatuh lah. Retina ni masa tak ada. Dia habis-habis lah. Wallahualam. เวลาอ่านกุรอานเราจะชี้ด้วยนิ้วชี้ได้ไหมมีคนบอกว่าต้องชี้ด้วยนิ้วโป้งนะ benda ni orang panggil wasilah ni iaitu bagi kita buat untuk kemudahan saja, tunjuk mana-mana tu harus saja, tak ada masalah ke apa, boleh benda-benda harus, kalau tak tunjuk pun kita baca tak apa, yang penting kita boleh baca, tak ada keliru, kita tunjuk saat ni wasilah untuk kita tak keliru, takut lakoh baris dan sebagainya,
dan nak kita saat ini lebih kepada perhati kepada Quran. Bila baca Quran Tuhan suruh kita warattilil Quran tartila, suruh baca dengan tajwid, dan tu boleh suruh kita tadabbur, kena perhati dan semua. Maka bila perhati kita tunjuk, kita tengok seko. Benda tu harus kita nak tunjuk dengan jari lain pun tak apa, tak ada masalah ke apa. Benda tu tak ada nas hak yang mengatakan haram dan sebagainya. Maka benda tu benda harus. Wallahu a'lam. Jak se khi kai tampui jak tong tam yang rai. Nak beli baju tahi ayat ni ada ke boleh. Orang panggil tak panggil jual beli, orang panggil isqatul haq muqabil al-man. Orang panggil isqatul haq. Tak apa membayar hak aku lah. Tapi membayarlah. Dia pun ambil, maka kita pun gugur hak, tak ada apa, ni hak aku kui kamu. Maka orang panggil isqatul haq muqabil al-man. Kerana apa? Kerana tahid ni najis nak jual beli tak boleh. Tu ya, dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab lain panggil di antara benda istisnaiyat, benda hak yukwen boleh juga jual kerana benda ni benda manfaat. Boleh manfaat. Kalau babi tak apa, tak sah mula lagi kerana ia benda najis. Tapi di benda hak manfaat ni, benda hak mustasna, dikecualikan yukwen boleh. Itulah saja. Wallahu a'lam. Sujud tilawah ke arah apa? Sujud tilawah ni itu baca dalam Quran ada 14 tempat atau 15 tempat hak kita kena sujud dalam Quran. Di antaranya sujud sejadah. Hak tulah ya panggil sujud sajadah atau sujud tilawah. Sujud tilawah ni sujud baca Quran. Baca Quran kita mengutuk sujud, maka kita kena sujud. Hadis yang saya baca tadi. Iaitu sunat kita sujud saat ni. Sunat kita kena sujudlah. Panggil sujud tilawah di antara sujud sajadah. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Maka kita bertakbir Allahu akbar. Kalau kita tak sembahyang, kalau kita sembahyang kita kena sujud juga. Turun sujud. Itu panggil sujud tilawah. Wallahu a'lam. Allah minta bapa nasihat dalam live show ini kepada pemuda bagi pakai seluar sembahyang. Sedang nampak seluar dalam. Saya duk royak banyak kali Cikgu Din ni. Nampak ni. Banyak orang hak sembahyang tak sah. Orang muda-muda ya pakai seluar jin atau pakai seluar selek ikutlah. Lepas tu ia pakai baju, kena ingat molek dah orang-orang muda kita nak nasihat ni. Cikgu Din suruh nasihat ni. Saya mohonlah kepada pelajar-pelajar, kepada orang-orang muda hak wahai pakai seluar jin, seluar selek tak kira. Kalau dia mau pakai seluar jin, dia mau pakai baju baju tangan panak. Orang panggil baju tangan panak han itu batu hak ya sikak ke. Bila sujud turun, maka gari punggung. Bila gari punggung saat ni, celah lubang punggung saat ni tu, lepas tu pula gari luar dalam, maka batas maya, kerana itu aurah. Aurah orang ni pusat. Pusat dia dapat, sampai lek belakang. Betul pusat tu keliling, maka bawah tu dikira aurah sampai lutut. Dan lutut dengan pusat dia tak masuk, tapi wajib kena tudung. Kalau tak tudung pusat dengan lutut, ya tak jadi tudung ke panggil sebab Nabi dalam kaedah usul fiqh ada sebut malayatim wajib illa bihi fa huwa wajib. Bagi tak sempurna wajib melainkan dengannya, maka wajib kena tudung. Sebab tu bila gari lek belakang sana ni batas semaya. Batas semaya tu duk semaya lama dah tak sah semaya kita, wajib kita kena qada. Sebab tu hal semaya ni kita kena molek. Kalau boleh gak kita pergi kita pakai kain letak pon seluar kita kalau kain dah masjid, atau kita pun baju kita dalam dah jadi molek, atau kita pakai baju labuh dan sebagainya. Dan kena jaga molek lah benda-benda gini ni. Tak boleh kita nak kecewa amal teh saja. Kita tengok akhirat tak boleh bergapo, tak cukup rukun syarat. Itu saja, wallahu a'lam. Apa hukum perempuan cocok hidung pakai subang? Cocok hidung ni
Kalau di India tu tak ada gapo kerana orang ialah tu. Tempat kita ni tak leh. Karena itu tu di antara Tuhan sebut wal mughayyirati khalqallah. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi. Dah orang hak buat benda pelak-pelak. Dah bucak hidung hak ni kalau banyak tu tanda kata puak tu pula puak jatuh sama jatuh tinah matinah dan sebagainya, maka itu haram. Dah cocok hidung rumah kita ni orang tak cocok. Dah tidak jadi budaya, tidak jadi apa, bukan pakai jenis tu, maka pada ketika tak boleh. Dah tak boleh. Dah haram. Itulah saja. Wallahu a'lam. Có hai mi suka pak แข็งแรงกรณีมีเพื่อนไทยพุทธเหมือนที่บาบอบอกว่าต้องดะวะห์เขานั้นเราคบพอเรากล่าวจะบอกอิสลามเราก็รีบบอกเรื่องศาสนาเขาดูทีทำเราจะโน้นนายากหน่อยพอเราชักชวนเรื่องศาสนาเราบ่อยๆเขาอาจจะเลิกคบกับเรานะทำไงดีตอนนี้แค่ทำให้เห็นพฤติกรรม itu molek dah kita tunjuk akhlak itu molek sekali lah. Dah tak semestinya kita kena ajak lah. Kita tunjuk akhlak atau Islam ke apa semua. Maka insyaAllah. Dah buku hidayat. Hak Tuhan laisa alaika hudahum. Walakin Allah yahdi man yasha'. Nah, tidak ada di atas kau nak tunjuk hidayat tak boleh. Mereka apa hak Tuhan nak tunjuk tak apa. กรณีที่ผู้หญิงมาประจำเดือนพอหมดแล้วจะอาบน้ำไม่ได้ไม่สบายแล้วจะละหมาดต้องทำอย่างไร Dah orang tino hak uzur. Kamar dia apabila dia uzur saat ni tiba-tiba tekah uzur tak ada apa. Tapi bila sampai hari hak cuci saat ni tu dia dah demam tak boleh mandi, maka wajib dia kena tayamum sebab Tuhan sebut wa in kuntum marda, jika kamu sakit aw ala safarin atau sapi aw jaa ahadum minkum minal ghaid, atau kamu saat ni tu dah buai air besar air kecing mana berak kecing lah au lamastumun nisa atas tepuh ketina falam tajidu ma'an, maka tak ada air fatayammamu sa'idan thayyiba. Orang sakit boleh ke fatayammamu sa'idan thayyiba, maka kita tayamum famsahu biwujuhikum wa aydikum min, maka kita sapu muka ambil tepuk sekali siup sapu muka kata, yang dua tangan kita tak ada payah, kita ambil tepuk ambil halik tangan tapak tangan kiri kita letak di bawah tapak tangan kanan, maka luru hari tu paling ke depan. Paling depan ni jangan duk tek di tapak, atau ambil tapak sebelah kanan pula. Mari tak lek belakang, tapak tangan sebelah kiri, maka pusing. Maka tu mari ke depan pula sudah. Lepas tu semaya boleh ada apa? Nah, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Tuhan tak ada nak payah sekali. Walakin yuridu liyutahhirakum, Tuhan ucuci. Nah, wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Tuhan nak sempurnakan nikmat dan Tuhan nak beri kamu bersyukur kepada Allah. Itulah sahaja, wallahu a'lam. Adakah sah semaya pakai seluar sedang masa sujud nampak seluar dalam saya lihat banyak sekarang. Ya tak sah bila nampak saat ni tak sah. Ini tu gari aurah. Kena gari kulit dia lah. Kena gari kulit. Kalau tak gari seluar dalam saja tak ada gari kulit tak apa tu. Makruh tu. Kena gari kulit tubuh dia. Lamat hadiah rakaatที่2 an arai. Rakaat yang kedua tu baca sama sahaja. Rakaat pertama supaya baca Fatihah, ayat kursi, baca Al-Haq Mutakatsir sekali, baca Qul Huwallah sebelah kali. Dah, mula-mula sekalinya dia supaya rakaat pertama, rakaat kedua baca Fatihah, ayat kursi, Al-Haq Mutakatsir hatta zurtumul maqabir sekali, Qul Huwallah sebelah kali. Dah itulah sahaja. Wallahu a'lam. Kalau Yasin majmuk dai pula pun tahu kan nakab Quran mai. Kita baca Yasin dengan dalam majmuk. Adakah sama? Kita boleh pahala serupa dengan kita Quran. Jawabnya baca saat itu pahala sama sahaja. Tapi kita pegang Quran mushaf. Dengan hak ni orang panggil majmuk bukan mushaf, maka lebih kita pegang Quran lagi lah.
muka dah hok dong kita pergi Quran, hok kita pergi dalam majmuk surat-surat doa yang lain. Kita pergi Quran tu lebih lagi lah. Quran ni yang paling mulia. Sebab tu, tapi kalau soal kata baca ni boleh pahala sama saja. Nabi SAW sabda man qara'a harfan min kitabillah, siapa baca satu haraf pada Quran kana lahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha, dia boleh 10. Nah, satu haraf wala aqulu alif lam mim harfun walakin aqulu alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. So tu baca alif lam mim boleh 30. Nah, buku berapa ayat dah? Kalau buku rekat pukul 8 tu ayat insya-Allah. Nak berhentilah, gitulah. Seorang berzina kena taubat berapa perkara. Nah, syarat tu hatimu. Orang berzina syarat nak taubat sana itu. Nah, pertamanya iaitu kena an-nadam, kena sesal di atas maksiat. Kita sesal di atas barang yang kita buat. Nah, kena sesal di atas barang yang kita buat. Lepas tu pula yang keduanya al-azmu ala alamil audah. Kena azam di atas toksir. Toksir apa ni? Toksir buat semula dah. Kena sesal. Lepas toksir buat. Yang tiganya iaitu tidak kembali lagi buat. Tak kembali lagi buat. Yang keempat, kena istighfar kepada Allah. Kena istighfar Tuhan, kena taubah ila Allah. Iaitu kena sesal dulu. Lepas tu azal tak saya buat, lepas tu tak buat. Lepas tu pula istighfar kepada Allah. Tak kira dosa besar, kita taubat Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan apa belaka? La illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Orang minta ampun Tuhan apa belaka? Illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu fa inna Allahu ghafurur rahim. Orang taubat dua kali syarat Tuhan nak terima. Taubat islah ni tu baiki makna jadi molek. Selepas dah taubat ni tu jadi molek. Bila jadi molek maka pada ketika tu bila kita jadi molek maka pada ketika tu hapung tanda kata kita kabul, kata Tuhan kabul taubah kita, Tuhan terima taubah kita saat itu, iaitu apabila kita saat itu jadi molek lepas pada tu. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba. Orang yang taubat maka orang dia taubat dan dia jadi molek, orang itu taubat Tuhan sungguh, Tuhan kata.ผู้หญิงยืดผมบาปไหมครับบอโอเคติโนบิสมิลลาห์Orang Tino saat itu yud pun ni betul rambut dah. Betul rambut ni boleh ke tak? Ya ada beberapa perkara hak orang Tino tak boleh buat. Pertamanya al-washimat. Orang hak buat roisak. Roisak ni tak boleh juga. Al-mutanammisat. Orang hak cukup bulu kening. Al-mutafallijat, orang wak gigi dakfan. Al-wasilah, hak hubung rambut. Hubung rambut. Lepas tu ada hak yang tiga, hak Nabi sebut wal mughayyirati khalqallah, iaitu orang ubahkan makhluk Tuhan, kejadian Tuhan, dia ubah kejadian Tuhan. Lepas tu hak dia hubung betul rambut. Betul rambut apa? Nak tanya situ pula. Untuk suami dia, untuk nak jangok hubung tak boleh dah. Untuk nak betul, nak ujangok depan untuk laki dia tak apalah tu. Tapi biasa kok kalau orang Arab ni suka rambut keriting. Orang Arab suka orang Tino rambut keriting. Dia tak suka orang kita. Orang Melayu suka rambut betul.
Itulah saja. Orang raksa benar lah. Kalau kita nak buat kita ingat. Saya tak faham tu maksud yud tu gapo. Betul ke gapo? Assalamualaikum. Puyi gue larau. Kum sujud. Luluk kun yun trong. Mak jak milum ok mak kang na. Lam jak lama soh mai. Lama ทุกครั้งไปแบบเดิมตลอดแก้ไม่หาย ada angin kau tu baik daripada Faraj. Kalau angin tu baik tak ada ulama terbatal wudu. Tapi kalau tu baik semua hak ni tu dia panggil. Nah, nanti saya nak tengok semula hukum hak ni. Kalau tu baik lama-lama sekali itu ya kira sepak ketuk juga, ya kira juga. Hak ni tu baik semua ni. Maka nanti saya nak tengok hukum dah. Maka nanti tanya semula lah. Ditanya semula nanti saya nak jawab, nak tengok dulu. Salam abaan kunut waktu daimai babo. Baca sunut waktu ni iaitu boleh kita baca kunut nazilah. Kunut nazilah apabila Tuhan turun bala kepada orang Islam. Orang kafir bunuh orang Islam banyak. Nabi buat sebulan. Kemudian Nabi tinggal tak ada berkunut lah. Itu bagi kunut nazilah, bukan kunut subuh. Kunut nazilah. Kunut kerana turun bala di atas orang Islam. Ibu mertua tiri jatuh to air solat kita. Kita nikah dengan seorang perempuan, kita yatelah. Ya ada ayah ya, ada mak ya. Mak ya mati. Kemudian ayah ya pergi nikah dengan seorang perempuan. Jadi mak tiri bini kita. Maka mak tiri bini kita dengan kita tak ada kena-kena. Ya bukan kita jadi tok tua dia tak. Dan kita tak ada jadi anak dia. Sebab tu kita dengan tok tua, orang panggil mertua tiri ni tak ada kena-kena. Maka pada ketika tu kita kena tudung aurah. Dan kita juga kena kena jagalah orang panggil. Ia pun kena tudung aurah kita kerana ia tak ada kena-kena dengan kita dah. Ia orang suku Sakak mai nikah dengan ayah bini kita. Itu saja, tak ada kena-kena dengan kita. Itu saja wallahu a'lam.ผู้หญิงยอมสีผมได้ไหมเพราะมีคนบอกว่าได้เฉพาะสีที่มีตราฮาลาลสามารถยอมได้ celuk cak rambut ni celuk cak lain pada cak hitam tak apa. Kalau pun cak hitam tak boleh. Cak hina, misal cak hina nak merah sepanjang farang tu boleh. Cak hitam tak boleh. Celuk rambut ni. Adakah sah berjunub dan berwuduk dengan tayamum yang satu? Ada sahkah berjunub, apa pula, dan berwuduk dengan tayamum yang satu? Kita tayamum, boleh tak? Ya boleh. Bila kita nak semaya, kita kena tayamum kan? Bila kita tayamum, kita terakaknya hadah akbar. Bila terakad ada akbar sebuah wudu, bahawa kita mani wajib, boleh kita semaya. Wallahu a'lam. Rauรับจำนำรถตู้แล้วเขาให้ค่าเช่าต่อเดือนเงินนั้นเราบริสุทธิ์ไหม เรารับจำนำรถ kita pergi ke ada kereta tu, kemudian dia saat itu kita sewa kereta tu, kita sewa lah. Maka kita saat itu ambil laba lah daripada sewa saat ni lah, sewa kereta saat ni.
Adakah boleh? Maka hak tu tak boleh. Itu panggil riba. Nah, sebab semalam saya dah sebut dah bahawa kita gada kereta, lepas tu orang hak pergi gada saat ni tu, kita nak gada ni kan, kita nak akar wiyah. Bila kita nak akar wiyah saat ni tu, dia nak tolong kita. Bila nak tolong kita, nah, ya wiyah 200,000, 300,000 pada kita. Tapi, nah, ya saat ni tu, dia tak harap kita takut kita tak boleh bayar pergi kereta. Maka kereta hak kita dia pergi saat ni tu, tak boleh kita nak make manfaat atau kita pergi sewa ke apa semua, tak boleh. Haram. Kerana itu dikirakan riba. Dah duit lah, sewa lah, tak boleh. Dah. Tu. Bila tak boleh saat ni tu ada demo kias, orang panggil demo helah, demo wak heboh, demo wak jual gitu. Ada pun kalau betul tu tak boleh. Itu riba. Wa halallahu al-bay' wa harrama riba. Tak boleh dah. Lancar hai mai sabaiแล้วต้องกอดอไหมครับตายามุมนั้นตอนไม่สบายแต่ยังไม่อาบน้ำหมดประจำเดือนya sudah dah habis dah, tak kena apa dah, tak kena maning, tak kena apa, ya ganti maning dah, tak kena maning apa dah. Nah, nanti hak nung kita maning hak lain pula lah, ya ganti siap belakang dah. Maka hak lain saat ni tu kita maning tidur pula ngantuk laki kita atau mari uzur, maka kita maning semula. Gitu, tersuku pula. Wallahu a'lam. Ada apa dah tu. ยืดเส้นผมขึ้นหนีบกับเครื่องร้อนให้เส้นผมตรงสวยงามแต่นี่saya rasa boleh nah tapi gini lah saya nak tengok sekali lagi dah hukum ni ya kalau jangok untuk laki ni bini waktu untuk laki ni ya boleh dah cuma celup hitam tu tak boleh lah nantilah kita nak tengok hukum sekali lagi lah. Yang nak tanya sekali. Salam apakah kan arai tantanต้นเสียค่าสมัครและเขาเอาเงินค่าสมัครมาทำเงินรางวัลได้หรือไม่ Kita bertawah apa sahaja pun. Dah. Lepas tu kita semak ni yang ambil duit ni kita tewah untuk bagi kita dan dia ambil untung lah kalau banyak. Maka hak ni tu satu jenis pada judi dia panggil. Nasib. Maka itu judi. Bila judi maka hukumnya haram judi. Innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Judi tak boleh kena jauh. Benar-benar tu dia panggil judi lah. เรากับน้าเขยซึ่งเป็นสามีของน้าต้องปิดเอารัดไหมnah kita กับน้าเขยnah mak nak sabik panggil dah ซึ่งเป็นสามีของน้า ya ต้องปิดเอารัดไหม ya kena tutup aurah dia tak ada kena rena dengan kita ya bukan pok nak kita kalau mak nak kita mati nak nikah kita boleh ya tak boleh hipung ya di antara kita dengan mak nakal kita. Dia boleh nikah kita. Dia suku sakak kita tak kena rena kita dengan dia. Mak nakal kita ya halal sebab nikah ya kalau dia cerai dia bini boleh nikah orang lain pula. Nah, ya bukan ya jadi tidak. Sebab itulah. Nah, benda-benda ni banyak orang silap faham. Nah, ni anak nakal sabik, mak nakal sabik, saleh tak ada kena rena tu di antara dua tu. Tapi hawa ya duk jadi bini pok nakal kita lama atau jadi pok nakal mak nakal kita lama kita rasa sepengah pok nakal kita. Sebenarnya ada kena kena ya haram. Dah duk berlaku banyak, berlaku zina ke apa semua berlaku banyak di antara anak nakal ke apa semua nakal sabik ni. Dan sebab tu kena ingat lah, tak leh, hukumnya tak leh. Dah. Tu hasbuk siap berlaku dah. Wala tankihu man nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Orang haram nikah ni mula-mulanya iaitu pok tiri kita atau pok tiri kita. Hak tu hak tak leh. Hurrimat alaikum ummahatukum, mak kita, wa banatukum, adik kita tak leh nikah ke, wa khawatik
wa banatukum anak kita wa akhawatukum saudara kita, adik kita, kakak kita tina. Wa banatul akh anak nakal, wa banatul ukht anak nakal sebelah balik tina, mak adik tina kakak tina. Nah wa ummahatukum allati arda'nakum, dan mak nyusu, wa akhawatukum min ar-radha'ah anak nyusu, saudara nyusu. Allah tak boleh belaka saat itu. Nah, wa ummahatun nisaikum. Nah, tua apa juga alih nikah yang maknanya hari wuduk tak atas lah. Wa rabaikum allati fi hujurikum. Anak tiri. Wa halailu abnakum alladziina min aslabikum. Lepas tu pula natu wa antajma'u bainal ukhtain. Dan hipung di antara dua adik, mak nakal apa semua tak boleh belaka. Itulah saja pada hari ini. Terima kasih semua yang masuk. InsyaAllah doalah semoga Allah Ta'ala dah murahkan rezeki dan Tuhan jauhkan kita daripada segala penyakit. Buat ubat rambut supaya tumbuh lama, boleh atau tidak? Apalah, nanti saya nak tengok hukum ni dah. Terima kasih semua yang masuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.